Pulau Mabul merupakan sebuah destinasi pelancongan yang berjaya menambat hati para pelancong dari dalam dan luar negara. Sungguh pun demikian, tidak ramai yang tahu bahawa pulau ini menyimpan satu cerita tersembunyi di sebalik kecantikannya. Sekian lama suku kaum yang tidak bernegara, bajau laut, mendiami Pulau Mabul. Dokumentari ini akan merungkai sejarah kedatangan mereka ke rantau ini, karakter, kesukaran yang dihadapi, langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi, dan harapan mereka yang terlibat dalam menangani permasalahan ini. Pulau Mabul yang terletak di pesisir pantai tenggara negeri Sabah, iaitu bersebelahan Pulau Peranginan popular Sipadan, dilihat sebagai tempat peranginan menarik, sebenarnya merupakan tempat tinggal bagi suku kaum penduduk yang tidak diiktiraf kerajaatannya, iaitu bajau laut atau sering dipanggil Gypsy Laut, yakni satu-satunya kumpulan manusia di rantau ini yang tidak bernegara. Sebahagian daripada etnik yang juga dikenali sebagai suku kaum Palau ini akan membina pondok di atas air, dan ada juga yang menjadikan bot sebagai tempat untuk berteduh. Mereka yang menetap di atas bot memilih untuk menjalani kehidupan secara nomad, di mana mereka akan berpindah randah mencari penempatan baharu berdasarkan keadaan cuaca. Saya bernama Pak Mubin, berusia 57 tahun, memang membesar di Pulau Mabul lah. Bila mana kita berbicara tentang bajau laut ataupun pelau, kita melihat dan mendekati mereka. Memang suasana perbezaan itu memang agak jauh, di mana sejarah pelau sebelum bermulanya perang pada tahun 1972, iaitu di selatan Filipina, mereka telah banyak yang berhijrah ke tempat-tempat lain, khususnya di Sabah, Indonesia dan sebagainya, semata-mata untuk mencari kehidupan yang lebih formal ataupun yang boleh senang untuk mencari makan. Di mana bajau pelau, kalau mengikut cerita memang agak pelik. Mengikut sejarah legenda mereka, mungkin sebelum tahun 70-an, bila mana anak itu dilahirkan, mereka akan campakkan pergi laut. Campakkan pergi laut dengan harapan anak itu akan menjadi seorang penyelam yang hebatlah bila dah cukup dewasa nanti. Cuma dia orang ini, awalnya kalau kita jemput dia orang itu tidur di rumah kita, tidak boleh, tidak mau. Pasal dia orang ini, bila sudah sampai tengah malam, di atas rumah, mabuk sendirinya macam di atas laut. Dia ini kalau di laut, digoyang-goyang dengan ombak, tidak mabuk. Tapi kalau kau jemput dia orang pergi rumah yang tidak itu, dia mabuk. Sekarang bajau laut, dulu dia punya kehidupan, mengarang, memukat ikan pari, mengarang kahanga, kima. Dia buat ikan kering, kasih gantung-gantung. Ikan pari itu, begitu juga dia buat ikan kering, kasih gantung. Baru dia, bila sudah kering, bawa pergi daratan. Sekarang tidaklah buat ikan kering. Daripada basah, laku. Daripada ciput-ciput ini semua, laku. Nah sekarang kehidupan dia orang sekarang ini jauh bijak daripada dulu. Dia orang sekarang ini, dia ada duit, ada kehidupan yang bagus punya. Walaupun sosioekonomi masyarakat bajau laut semakin baik, namun begitu daripada aspek pelajaran dan akidah, mereka amat terkebelakang jika dibandingkan dengan masyarakat di darat. Ya, bajau laut ini sebenarnya banyak jugalah bangsa dalam dunia, masing-masing ada agama. Tapi bajau laut ini tidak ada agama. Cuma mana-manalah suku dia tinggal di situ, bercampur di situ, dia ikut saja. Tapi bukan ikut macam dia ikut sembahyang apa semua.
Dia ikut macam apalah budaya kita seperti hari raya beramai-ramai di situ nak dia tumpang-tumpang lah ikut-ikut dia orang. Memang tidak ada agama. Sekarang bajau laut ini jauh lebih beda dengan dulu. Pasal bajau laut ini sekarang adalah membangun supaya dia jadi Islam. Bersyukur kita juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bajau laut tidak ada agama. Kenapa sekarang kemungkinan akan datang ini bajau laut kurang lebih dengan kita di darat. Pasal bajau laut ini mungkin begitu juga. Allah Subhanahu Wa Taala ini bila kita didik bahasa ini, bangsa ini untuk kebaikan, dia diwahyikan dia punya supaya dia cepat pandai ataupun boleh dia jadi orang manusia berguna akan datang. Juga mengikut maklumat daripada mereka. Mereka tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Nabi. Mereka berpandukan kepada pegangan iaitu dipanggil ombok. Ombok ataupun nama saintifiknya nenek moyang mereka di mana telah meninggalkan satu amalan kepada anak cucu dia. Bajau laut ni seperti yang saya katakan tadi, kita kategorikan orang asli. Cuma diorang ini orang asli di laut. Tetapi mengikut kajian saya, diorang ni kita tidak boleh kategorikan sebagai bukan orang Islam. Sebab kenapa? Diorang ni di mana-mana ada mati di atas sampan tu, diorang akan cari pulau yang ada perkebumian orang Islam. Diorang tidak kebumikan di pulau yang bukan tempat perkebumian orang Islam. Itu buktinya. Kita dah banyak kali jumpa mayat di atas sampan. Sampai 3 hari tidak dikebumikan sebab mereka mencari mana orang Islam yang boleh atur jenazah diorang. Berarti jiwa mereka ini ada jiwa Islam. Yang kedua, mereka ini kalau kahwin, biar kahwin di atas sampan, mereka mencari imam yang boleh mengkawinkan dalam kahwin orang Islam. Mereka tak kahwin yang kahwin agama lain, tapi mereka mencari pulau di mana ada pulau yang boleh jurunikannya mengkawinkan mereka. Itu berarti mereka ini bukan daripada agama yang bukan Islam. Sesuatu yang drastik perlu dilakukan bagi menangani isu pembelajaran dan akidah masyarakat bajau laut ini. Pulau Mabul yang menjadi destinasi tumpuan pelancong seluruh dunia juga menjadi tumpuan suku kaum yang tidak bernegara yang mana pembelajaran anak-anak mereka terkebelakang dan akidah mereka pada tahap yang lemah. Menyedari permasalahan yang menyelubungi masyarakat bajau laut ini, sesuatu yang drastik perlu dilakukan bagi membolehkan masyarakat bajau laut mendapat pembelaan sewajarnya dari segi pembelajaran dan akidah. Saya Zulkifli bin Wahidan, sekarang diamanahkan sebagai Presiden Muslim Care Malaysia. Sewaktu saya berkhidmat beras, saya berpeluang untuk berkecimpung dengan kerja-kerja kebajikan ni. Daripada situlah saya belajar dan dapat sedikit pengalaman untuk buat kerja-kerja kebajikan. Sebelum ini, kita telah beberapa kali memberi bantuan kepada penduduk-penduduk yang miskin di Pulau Mabul ini. Kita memberi bantuan dalam bentuk makanan dan juga pakaian. Pada PKP, waktu PKP kita datang dan kita lihat satu kumpulan penduduk yang berbangsa bajau laut atau dipanggil Palau di sini. Kita lihat mereka datang ke sini dan mereka menjual barang-barang seperti kelapa, hasil laut dan seumpamanya. Jadi kita tampaknya terdetik hati kita tanya, kamu ni agama apa? Tapi mereka sebenarnya dia tak jawab. So kita satu persoalan kepada kita dan pergi mendekati mereka di booth sana. Kita tanya, boleh tak mengucap kalimah syahadah? Walaupun dia dah berumur, mungkin 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, hampir tidak ada seorang pun yang boleh mengucap kalimah syahadah. Jadi ini berikan satu hati kepada kita, kenapa mereka tak boleh mengucap. Itulah tercetusnya idea untuk membina madrasah. Bila sahabat-sahabat tanya,
apa yang kita buat. Isu pembelajaran dan akidah masyarakat Bajau Laut sangat serius dan tindakan menanganinya perlu dilakukan dengan kadar segera. Jadi bila mana setiap tahun kita datang ke sini, kita buat program dengan masyarakat dan kita nampak yang lebih terima manfaat adalah masyarakat di atas darat lah, maksud di Pulau Mabur itu sendiri. Bila kita tengok ada keperluan khusus kepada masyarakat Bajau Laut, di sinilah tertubuhnya idea untuk kita mengadakan merealisasikan madrasah terapung. Itu yang kita study, kita dapatkan pandangan pelbagai pihak. Kita berjumpa dengan SUK Kerajaan Negeri pada ketika itu, Timbalan KSN, Datuk Hajah Masnah. Kita juga berjumpa dengan sahabat-sahabat kita yang ada kepakaran dalam pembuatan bot, antaranya Yayasan Sultanah Bahiyah. Ini merupakan rakan kerjasama kita yang mana mereka ni ada kemahiran yang khusus dalam pembuatan bot. Setelah kita dapat idea itu, maka kita panggil penduduk-penduduk tempatan ni, antaranya ialah wakil daripada itulah imam, iaitu Ustaz Musyid, dan juga beliau sebagai seorang guru takmir Jakim, dan juga penduduk kampung itu diketuai oleh Ketua Kampung Tuan Yusuf bersama kami, dan juga rakan dari Muslim Care. Dan kebetulan pada waktu tersebut ada satu tim daripada IPG, iaitu Institut Guru, yang bersama kami yang memberikan bantuan makanan kepada penduduk, dan kami bermuzakarah atau berbrainstorming atau buat percambahan minda untuk bagaimana kita nak membuat madrasah terapung. Cetusan idea pembinaan bot madrasah terapung dilihat jalan keluar terbaik bagi menangani isu pembelajaran dan akidah masyarakat Bajau Laut yang meruncing. Kini merealisasikan pembinaan bot madrasah terapung menjadi cabaran kepada tim Muslim Care Malaysia. Pernah juga kita turun ke Tasik Bukit Merah untuk kita tengok bot katamaran. Kita dah try, kita bawa, kita tengok dia punya spek ataupun teknikal bagi madrasah terapung ni agak berkesuaian untuk kita bawa di sini. Jadi itu antara poin utama lah yang kita rasa bila mana kita ada support team daripada kawan-kawan kita daripada Yayasan Sultanah Bahiyah dan juga beberapa lagi individu yang memang berpengalaman dalam bidang perkapalan ni, kita realisasikan madrasah terapung itu di Port Dickson. 30 lebih tahun ada loh. Macam-macam lah, betul lah. Nelayan kah, itu macam-macam lah, rescue kah, itu macam bomba kah, itu kita semua dapat lah. Kesihatan kah, macam-macam lah. Tengok customer nak order lah, government nak apa macam ni pun kita boleh ikut customer punya design lah. Oh, itu kata malah meha, kata malah mana dia stable lah, sebab dia tabah how mah. Itu pun stable you sebelah dulu lebih orang dia pun tak sengit lah, itu pun stable. Itu site tak besar, 28 kaki saja. Kali lebar 9 kaki. Lagi besar pun ada. Itu angkat masa kalau terek jalan lah, 1 buah pun lah, 2 bulan lebih kurang tu saja. Tengok masa lah, tengok kita punya order. Banyak kah atau kurang. Kalau terek buat 1 put saja itu betul-betul 2 bulan dalam boleh siap semua. Kalau body lah, kita pakai itu fiber ada high quality sikit lah. Dia boleh tahan anytime 20 tahun. Tapi mau maintain lah, selalu mau maintain. Kalau you tak langsung tak maintain, biar dia itu masa pun tak lama lah. Mau jaga sikit, selalu macam ada kena koyak sikit kan, mau maintain balik loh. Lagi di membut bawah kah, kadang-kadang kena luka kah, itu mesti mau buat balik. Mau jaga. Itu pun engine kita pakai tak besar, 115 horsepower. Okey lah, itu pun cukup lah dia power. Trim lah. Kita pakai trim lah. Luar unit. Sebab dia kata malam lah, dia tak berhau. Setelah beberapa bulan berhempas pulas menyiapkan pembinaan bot madrasah terapung, kini misi menghantar bot dari tapak pembuatan di Port Dickson ke sempurna, Sabah menjadi satu cabaran. Bot Muslim Care Madrasah Terapung ni, penghantaran dia kita melalui jalan laut lah, menggunakan Roro. Maksudnya dari Port Dickson kita akan towing ke Port Klang, naik Roro dan ke KK. So di KK tu kita akan towing dari KK hingga ke Sampurna. Penghantaran melalui jalan laut tu, Roro di Port Klang ke KK, dan dari KK ke Sampurna mengambil masa lebih kurang dalam 2 hari lah. Perjalanan tanpa henti lah, cuma kita berhenti rehat dan solat.
Pengalaman tu memang teruja lah dengan nak pergi ke Sabah tu, tapi perjalanan tu agak mencabar banyak sebab jalan dia agak sempit dan tak berapa elok lah. Kebanyakan Bukit Bukau. 574 kilo. Itu masa 2 hari lah. Dalam masa 2 hari tu lah. 2 hari 2 malam tu. Bergantung pada keadaan trafik. Selalunya kita kalau jalan malam, pagi subuh kita berhenti kejap dan pukul 10 kita bergerak balik lah. Sampai ke segi tempat tu mungkin 10-11 malam macam tu lah. Paling speed, paling laju jalan bawah pun dalam 50-60 kilo lah. Kalau bukit tu 20 kilo, 20 km sejam. Bukit Bukau dan jalan dah sempit. Bot 28 kaki termasuk trailer 32 kaki. Cuma kita bawa spare bearing dengan tayar, memang kita bawa spare lah. Kita pergi 2 kenderaan lah. Satu escort, satu powerboat. Saya tak reki, cuma saya ambil maklumat dari rakan-rakan di Sabah lah. Agak jalan mana yang cepat, jalan mana yang sesuai lah. Semua kena bukit. Tak boleh elak bukit. Cuma bukit yang kita lalu ni, trafik dia agak slow. Banyak kenderaan dia tak lalu situ. Nanti ni selalunya kita singgah masjid lah. Handover kita sampai di Semporna pukul 7 petang. Besok pagi tu dalam pukul 5 kita dah buat tumbut sebab trafik sesak dalam kawasan Pekan tu. Dan kita jumpa Muslim Care punya rakan di sana. So kita handover di situ lah. Handover tu dengan boatman di situ kita tunjuklah apa-apa benda yang ada di situ. Cara nak tengok, nak cek enjin apa semua tu. Penantian ketibaan bot Madrasah Terapung telah berakhir. Namun pengisian pembelajaran bot Madrasah Terapung bukanlah sesuatu yang mudah. Tanggal 26 Mac 2022, bot Madrasah Terapung selamat berlabuh di Pulau Mabul. Kegembiraan jelas di riak wajah mereka yang bertungkus lumus menjayakannya. Kini cabaran lebih besar menanti untuk mengisi kelas-kelas pembelajaran Madrasah Terapung. Cara penglibatan IPG dalam program-program seperti ini sebenarnya dia bermula tahun 2017 bila mana IPG Tawau khususnya pada ketika itu dia nak ditukar fungsi sebagai pusat TVET. Jadi pada waktu itu IPG dijangka ditutup pada 2020, Jun 2020 lah. Semasa pemakluman tukar fungsi IPG ke pusat TVET ataupun Politeknik, masa itulah kami di pihak IPG membuat perancangan jugalah untuk meyakinkan pihak-pihak tertentu bahawa IPG ini perlu untuk dikekalkan khususnya di pantai timur Sabah, dan salah satu hasrat kami pada ketika itu nak menjadikan IPG Tawau ini sebagai pusat pendidikan pesisir pantai. Daripada rentetan itulah gerak kerja kami mula disusun untuk menjalankan program-program berkaitan dengan pendidikan kemasyarakatan di pantai timur Sabah. Pada waktu PKP inilah kami mula menjalankan hubungan dengan Muslim Care Malaysia melalui program-program kemasyarakatan. Ya, jadi kami berterima kasih juga kepada MCM ni sebab dia banyak memberi dana di samping sumbangan-sumbangan individu lah persekitaran Tawau. Dan di dalam kursus-kursus yang kami tawarkan juga ada kesesuaian ya untuk dekati masyarakat terpinggir khususnya bajau laut. Itulah sejak bulan Februari sehingga bulan September, Japim di bawah Dr. Halimatul Sa'diyah dan juga beberapa orang lah, Ustaz Wan, Ketua Ustazah Syarifah dan sebagainya lah, mereka membina modul pengajaran ya untuk dibawa kepada kanak-kanak bajau laut itu. Idea untuk turun berkolaborasi dengan Madrasah Terapung dan turun ke komuniti bajau laut bermula apabila saya dapat tugasan untuk mengajar subjek akidah. Kami mula untuk research untuk bajau laut ni, kami cuba lihat artikel-artikel tentang orang asli dulu. Perbezaannya, kalau artikel-artikel tentang orang asli, mereka ni ada peluang untuk mengikuti pendidikan formal. Tetapi untuk bajau laut ni, dia langsung tak pernah mengalami pengalaman itulah. Dan kami memang turunlah. Pelajar-pelajar pun akan turun ke setiap bot, setiap sesi tu ada aktiviti PDP dan juga aktiviti penyelidikan. Aktiviti penyelidikan tu memang turun dalam rumah bajau laut. Kali ini PDP yang berlangsung adalah di atas
disebut Madrasah Terapung. Sejujurnya untuk bajau laut, saya tak ada kemahiran yang khusus. Kami bermula membuat modul untuk pembelajaran kepada kanak-kanak bajau laut bermula bulan 2 tahun 2022. Setelah modul tu siap, bulan 9 kami turun ke tapak. Sejujurnya modul yang kami buat tu tak boleh digunakan. Hari pertama kami guna modul yang pertama kami untuk syahadah la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah tu pun dia pelajar-pelajar ni tak boleh nak ikut. Maknanya suku kata demi suku kata tu perlu ditekankan satu persatu. Kemudian kami lihat pula bagaimana sosio budaya mereka, macam mana budaya mereka. Kami tampak ada buayan dalam bot tu. Kami nampak buayan dalam bot. Oh, mungkin kita boleh buat la ilaha illallah ni sebagai satu dodoyan. Jadi dia boleh bila dia balik rumah dia boleh dodoi adik dia ke kan dia boleh sebut la ilaha illallah gitu kan. Kami melihat aspek itulah, aspek keboleh capaian kanak-kanak tu dengan suku kata demi suku kata dan juga aspek budaya mereka. Gabungan dua ni jadi kami cuba terapkan itulah. Sebab itulah timbulnya teknik dodoi syahadah tu. Pada mulanya kami target kami mengajar macam kanak-kanak prasekolah. Tetapi bila kami turun, rupanya kami kena turunkan level tu. Turunkan lagi level prasekolah itulah. Modul pengajaran yang dirangka khas oleh Institut Pendidikan Guru Tawau bagi anak-anak bajau laut dilihat akan lebih efektif dengan sokongan tenaga pengajar setempat. Saya bernama Mursyid bin Harun. Yang nama penuh Mursyid Yasir bin Harun. Di Sempurna ni lebih dikenali sebagai Ustaz Yasir. Dan saya mulai bergerak dakwah di Kepulauan Sempurna ni semenjak tahun 2003. Saya buat dakwah di pulau ni sehingga saya masuk di bawahan Jakim selaku guru takmir di dua masjid, iaitu Masjid Makbul Kampung Pulau Mabul dengan Masjid As-Salam di Kampung Selamat di Tanah Besar lah. Mengikut pengalaman saya, bajau laut ni, masyarakat bajau laut ni, pertama mereka ini terkena paham dengan bahasa mereka. Sebab mereka ni kalau kita bercakap dengan bahasa dia rasa dihormat. Kalau kita bercakap lain macam dia, dia anggap kita itu menguluk-nguluk dia. Saya kira bajau laut ni ada sensitif. Sebab ikut kita punya pengalaman dulu yang ada pelajar kita 23 pelajar yang asalnya dari laut, habis kita masuk dalam madrasah kita ini sensitif. Mau dipujuk, kita mermasam muka pun sikit dengan dia, terus dia merajuk. Gaduh sikit dengan budak kampung, dia balik ke rumah, ambil semua keluarga bawa sini. Begitu dia. Itulah sensitif sikit. Kita kena juga pahami dan pelajari dia punya ada bersam tu dan terutama bahasa dia. Cara saya berdakwah dan berkawan, saya selalu naik di atas sampan bajau laut ni supaya berkawan dengan keluarga. Sekali saya rapat dengan keluarga dia, dia percayakan anak dia boleh naik ke Madrasah Terapung. Kalau dulu dia tak lepaskan. Terlibat dengan Madrasah Terapung sebab kita ni guru madrasah kan. So Muslim Care ni dorang bantu kita dengan bantuan kemudahan madrasah. So dorang minta supaya Madrasah Terapung ni terbina di Pulau Mabul ini untuk kepada anak-anak bajau laut. So kita pun bincang-bincang dengan Muslim Care, yakni mudir kita lah yang bincang dengan Muslim Care. Alhamdulillah tercapai juga, terbinalah Madrasah Terapung ni pada 2022 kalau tak silap saya. Maka itu di sanalah kita mulai untuk bertugas. Tetapi masa itu kita bertugas dulu bantu IPG saja. Kita belum bertugas saja. Kita tolong IPG untuk translatekan dorang bercakap bahasa. Saya sebagai tenaga pengajar di Madrasah Islamiyah Kampung Pulau Mabul sebagai pembantu guru lah, insyaAllah. Saya terlibat dengan Madrasah Terapung ini semenjak tahun inilah. Sebab Madrasah Terapung ini mula beroperasi pada tahun 2023 dan kami sudah beroperasi dari awal tahun 2023. Kami terlibat dalam Madrasah Terapung ini ada 9 guru lah termasuk mudir. Mudir juga mengajar lah. Kadang ada masanya
dia akan mengajar. Penerimaan modul pengajaran madrasah terapung oleh anak-anak bajau laut menjadi fokus tenaga pengajar. Usaha mendidik anak-anak bajau laut yang asing dengan proses pembelajaran dilihat sebagai satu cabaran yang besar, memerlukan pengorbanan yang tinggi dan suatu proses yang berterusan. Okey, siapa nama Nabi kita? Muhammad. Nabi. Nabi. Inilah jadi mahir. Apa agama kita? Islam. Cabaran mengajar anak-anak bajau laut seperti Palau ini mencabar, sebab kita tahu mereka ini sangat susah kita mau didik mereka, kita perlukan masa. Jadi kena ada cara kita sendiri, sebab mereka ini kita faham dorang hidup di laut, rutin dorang cuma cari makan, tidur, itu sih kerja dorang. Jadi cabaran yang paling kuat semasa kita mengajar antaranya adalah orang tuanya lah, orang tuanya. Sebab ada juga orang tua yang tidak bagi sokongan. Jadi itu yang cabaran paling kuat lah untuk kita tarik, macam mana kita mau tarik pelajar-pelajar ini. Cara kita kena ada cara sendiri, terutamanya untuk menarik anak-anak ini supaya belajar. Salah satunya kita kena pandai tarik dorang, seperti macam mana kita bagi makanan ataupun sumbangan apa-apa sih lah yang mana yang mereka suka. Contohnya anak-anak kita bagi keropok kah ataupun makanan yang ringan supaya tarikan dorang ada. Kalau kita mau mendekati dorang ini tanpa tarikan, maklumlah sebagai dorang kita susah mau mendampingi mereka tanpa tarikan. Sebenarnya berkomunikasi dengan bajau-bajau laut ini dia tidak susah. Cuma yang susahnya itu dari cara kita. Sebab cara kita dengan yang lain berbeza. Dorang akan lihat macam mana cara kita menyantuni mereka ataupun macam mana. Sama ada kita menyantuni mereka itu secara dengan lembut kah, kasar kah, atau berbagi kah, macam mana. Dorang akan lihat. Sebab dorang ini sendiri berkata, kami ini tidak takut kecuali orang-orang yang tidak baik kepada kami. Sebabnya kita sanggup bagi masa kita untuk mengajar anak-anak ini. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya mereka juga boleh mengajar, boleh membaca, mengira sekurang-kurangnya. Sebab tidak semua daripada kalangan dorang ini pandai mengira, membaca ataupun seterusnya. Tujuan kita di mana apabila sudah ada yang berjaya di antara mereka, tidak mungkin tidak mereka akan mengajar kepada yang kaum-kaum dorang sendiri, insyaallah. Alhamdulillah, pendapat saya sangat bersyukurlah sebab sudah ada kalangan anak-anak bajau Palau ini yang sudah boleh membaca walaupun Iqra dari alif bata. Ada sudah, alhamdulillah, sudah mengenal Nabi, mengenal Al-Quran, mengenal Allah. Dorang sudah tahu, alhamdulillah. Maksudnya dakwah kita itu sikit demi sikit akan sampai, insya-Allah. Pengalaman saya mengajar madrasah terapung ni kuatlah cabarannya. Memang besar cabarannya dan terutamanya dari segi bahasa. Dorang ni macam susah kita nak bagi faham lah. Sebab saya ni pun tidak seberapa pandai cakap bajau. Kalau bagi saya mengajar bab Al-Quran saja. Supaya dorang ni, target saya supaya dorang ni kenal apa itu alif, apa itu ba, sampai dorang ni kenal. Dalam sehari itu kita ajar dorang ni 2 huruf saja. Dalam 4 jam kah? 4 jam, 3 jam. 2 huruf saja kita bagi kenal dorang. Kalau lebih, ada juga masa-masa tu kita bagi dorang semangat dengan bab solat. Kita ajar dorang tentang solat, ajar dorang mengenal Tuhan, siapa itu Tuhan, siapa Nabi kita, berapa rukun iman, berapa rukun Islam. Kita ajar dorang, insya-Allah. Sebab dorang ni macam lambat. Dorang ni lambat nak faham. Sebab dorang ni kadang-kadang kalau kita mengajar tu, dorang tidak fokus lah. Kurang fokus dengan guru, habis tu kuat bercakap dengan kawan-kawan dorang, macam tu lah. Dorang lupa alif tu. Kadang-kadang dorang lupa alif tu. Tapi ada seseorang, 2 orang macam tu yang kuat ingatan dia lah. Boleh juga sampai 3 huruf. Tetapi standard kita supaya 2 huruf ni melekat betul dalam otak dorang ni,
kita ajar 2 huruf saja. Dalam sehari itu kita ajar 2 huruf. Alhamdulillah, IPJ sangat membantulah. Sebab IPJ ini cara dorang mengajar macam menariklah. Dari segi dorang ajak dorang macam dari segi nyanyian, macam rukun iman tu dorang bernyanyilah. So pelajar ni pun macam rasa gembira dengan nyanyian macam salawat, macam la ilaha illallah, macam tu. Setelah setahun, Madrasah Terapung berbakti mendidik anak-anak harapan masyarakat Bajau Laut, terlihat sinar harapan masa depan yang lebih cerah kepada masyarakat yang tidak bernegara ini. Maka aku tupukkan tangan B. Maka aku tupukkan tangan B. Maka aku Nabi Titu Nasarana. Maka aku tupukkan tangan B. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Klik pertama kami memang kanak-kanak tu agak sukar. Ada yang ibu bapa dia pun tak membenarkan anak dia naik ke Madrasah Terapung untuk PDP. Ada yang bila bot Madrasah Terapung tu agak jauh dari rumah dia, dia nangis. Dia dah jerit. Jadi apa yang kami buat adalah bawa dulu madrasah ni dekat bot. Bot ni akan bergerak dulu dekat rumah dia. Lambai-lambai mak ibu bapa dia kan. Jadi interaksi dengan baik, menggunakan translator lah. Masa mula-mula tu guna translator, berkomunikasi dengan baik. Banyakkan aktiviti bermain. Kami banyakkan aktiviti energizer dengan ice breaking. Itu banyak. Dia cepat hilang fokus sebab dia tidak ada pengalaman mengikuti pendidikan formal. Kita ajar la ilaha illallah tu pun 2 hari. Jadi apa yang kami buat, bila dia hilang fokus je main. Hilang fokus je main. Bila kanak-kanak ni, bila dia dibawa bermain, dia akan jadi serasi. Dia kata, oh okey, dia boleh terima. Pengalaman berdasarkan kami buat ini, dia start dah bulan 9. Sekarang ni pun dia dah boleh sebut huruf hijaiyah, dah boleh. Kalau syahadah, selawat, pergerakan solat tu dia dah boleh. Saya ingat dalam masa setahun dia dah boleh kuasai perkara-perkara basic lah. Dalam setahun tu perkara-perkara basic. Tapi kalau nak sampai macam level kanak-kanak formal, pendidikan formal tu makan masa jugalah pada saya, makan masa. Nak kata kita berjaya sepenuhnya dari sudut KPI yang formal, official tu mungkin tak. Tetapi kalau dari sudut kepuasan pelajar tu dah boleh bersyahadah, pelajar tu dah boleh baca huruf hijaiyah, dia boleh selawat, dia boleh kurang-kurangnya dia boleh selawat, dia boleh sembahyang tu kan, dia boleh solat. Rasa dah okey lah, kira macam kita rasa seronok lah tengok. Walaupun keberkesanan proses pembelajaran telah nampak, namun usaha murni ini perlu berterusan. Setiap usaha murni bagi memartabatkan syiar Islam pastinya mendapat restu yang Maha Esa dan menuju kejayaan. Ustaz Mursyid ini mempunyai ilmu yang tinggi dari segi agama. Dia ada pengalaman untuk mengajar orang-orang biasa seperti kita. Ada anak-anak yang orang dah tahu mengenal huruf dan tapi dia tidak, mungkin kekurangan skill untuk mengajar orang yang butuh huruf. Dan alhamdulillah dengan kolaborasi kita dengan Ustaz Mursyid, dia mungkin ada pengalaman dari segi yang tradisional punya pengajaran, tapi bentuk baru ni masyarakat yang tidak tahu apa-apa, yang butuh huruf semua, perlukan satu sinergi. Dengan itu alhamdulillah Muslim Care Malaysia mendapatkan dana untuk tadi membelikan sebuah katamaran tu. Dan juga dengan kerjasama IPG yang mempunyai skill, dan mereka bukan juga skill yang saja ada, mereka terpaksa develop, buat percubaan, testing dan research untuk mendapatkan satu modul yang boleh untuk sesuai, yang sangat sesuai kepada
penduduk bajau laut itu. Dan bila kombinasi tiga ni daripada agama, daripada skill pengajaran dan daripada modal yang daripada Muslim Camp Malaysia, alhamdulillah silibus itu berjaya dibuat dan difinaliskan dan alhamdulillah berjaya diimplementasikan untuk anak-anak bajau laut ini. Mereka daripada mereka tidak kenal huruf, sekarang diberitakan mereka dah boleh mengenal huruf, mereka dah boleh bersyahadah, mereka boleh tahu rukun iman, rukun Islam, dan sebahagian mereka dah tahu untuk bersolat. Bukan setakat untuk mereka, tetapi bila mereka tahu ilmu-ilmu ini, mereka mengembangkannya kepada keluarga mereka di bot-bot, di rumah-rumah mereka, kepada ibu mereka dan juga adik-beradik mereka. Jadi kita berharap agar program ini dapat berterusan sampai bila-bila, supaya mungkin satu hari nanti lebih dari satu bot yang kita perlukan, dan bukan setakat di Pulau Mabul atau di sekitaran Seput ini, mungkin juga di pulau-pulau lain, di kisah Sabah, di kisah Sarawak dan di mana-mana. Okay, saya juga berterima kasih kerana untuk sepanjang 2 tahun akan datang, program kita ini dari segi kos bot, kos guru-guru, kos makanan dan kos operasinya telah ditanggung oleh Bank Pembangunan Malaysia Berhad. Semenjak Madrasah Terapung ni dengan target kita pelajar yang 15 pelajar ni, banyak perubahan. Terutama perubahan dari segi didikan agama. Dulu kalau kita jumpa dengan keluarga di atas sampan ni, macam yang saya katakan tadi, kita salam, diorang tak sahut salam kita. Sekarang kalau kita datang, bukan kita yang salam, diorang yang salam kita. Dah ada perubahan, terutama anak-anak mereka. Anak-anak mereka kita dedahkan dengan rukun iman dan rukun Islam, dan mereka sudah pandai menjawab. Saya teringatlah hadis Nabi kan, ani man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik manusia yakni belajarlah Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Itulah yang saya ingat. Saya teringat kata-kata Nabi itu. Belajar Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Kita sampaikan Al-Quran dan orang lain pun akan menyampaikan. Insya-Allah kita dapat pahala berlipat-lipat kali ganda kepada anak murid kita. Anak muridnya akan datang suatu hari nanti, anak muridnya suatu hari nanti insya-Allah tidak akan putus pahala itu. Setakat ni hafal surah tu belum lagi. Perkembangan dorang alhamdulillah, macam huruf hijaiyah ni pun tidak kita ajar dorang pun tidak sampai habis. Sampai huruf ain saja. Itu saja perkembangan dorang. Dan dapat tahulah kalau kita tanya siapa Tuhan kamu, dorang akan jawab, Tuhan kami Allah. Habis itu kita tanya pula, siapa Nabi kita? Nabi kami Muhammad. Berkat komitmen tidak berbelah bahagi pelbagai pihak bagi mendidik anak-anak masyarakat bajau laut ini, semestinya usaha murni ini tidak akan berhenti di sini, sehingga apa yang diimpikan berjaya direalisasikan. Subhanallah, bila saya tahu, dari dulu saya cerita awal tadi, mereka ni tak tahu mengucap, dan sekarang subhanallah mereka boleh sebut rukun iman, mereka sebut rukun Islam, dan saya tengok mereka boleh bersembayang. Ini bagi saya satu kejayaan besar bagi saya dan tim saya Muslim Camp dan semua yang terlibat, kerana tidak boleh digambarkan bagaimana orang yang tidak tahu apa-apa, tidak ada boleh dikatakan tidak ada agama, kerana mereka tidak boleh menyebut kalimah tauhid, tapi sekarang ni mereka sudah beramal dengan ajaran Islam. Satu kejayaan besar bagi kita insya-Allah. Dalam setahun lebih kita bersama, anak-anak ni, ibu-ibu, ayah-ayah dah orang kata apa, secara rela hati membenarkan anak mereka ni bersama dengan kita. Itu satu kejayaan yang baik. Walaupun pada ketika itu anak-anak belum lagi faham apa itu Islam, faham apa itu beragama dan sebagainya, tapi kerelaan ayah-ayah, ibu-ibu ni untuk memberi, melepaskan anak mereka untuk bersama kita dalam Madrasah Terapung ni, itu merupakan satu kejayaan yang kita rasa terbaik buat masa ini. Harapan saya dengan bajau laut ni tak tinggilah sangat. Harapan saya hanya mereka boleh menguasai 3 perkara: kenal Tuhan, beramal dengan Islam, dan menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah fokus saya kepada bajau pelaut. Harapan saya
Mudah-mudahan Muslim Care ni dia bagi kita kepercayaan untuk mengendalikan dakwah. Sebab kalau tiada Muslim Care, kita payah mengendalikan dakwah. Sebab dakwah dengan masyarakat Palau ini bukan macam dakwah kita di madrasah ini. Di daratan lain, dia ada cara dan dia ada gula-gula. Saya dah mentalkinkan diri saya, asal ada kesihatan, terutama roh saya di jasad, saya akan habiskan dengan dakwah, insya-Allah. Harapan saya di masa hadapan, dorang ni kan macam bukan warga negara macam kita kan. So dorang tidak dapat bekerja di luar sana. Harapan saya mudah-mudahan anak Palau ini menjadi insan, yakni menjadi insan yang soleh dan soleha dan mendapat membantu kepada masyarakat yang lain dan membantu daripada bab agamalah kepada bangsa dorang, insya-Allah. Bagi saya sebagai seorang pengarah dan juga sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, memanglah kami mengharapkan agar tidak ada seorang pun kanak-kanak yang boleh tercicir dari dunia pendidikan. Tidak kiralah dari segi pendidikan agama ataupun pendidikan duniawi. Jadi itulah harapan kami, mudah-mudahan program Madrasah Terapung ini bukan sahaja diwujudkan di Pulau Mabul, tetapi juga di pulau-pulau yang lain yang memang ramai lagi kanak-kanak yang tercicir dari segi pendidikan. Sekiranya kita tidak ada usaha seperti ini, mungkin kanak-kanak ini akan berada dalam persekitaran ekonomi yang rendah dan sebagainya. Bagi pihak IPG lah kan, IPG ni sebuah institut untuk membangun guru, dan guru ni harapan dia apa? Harapan dia adalah untuk melahirkan masyarakat yang berilmu. Dan kanak-kanak bajau laut ni, dan pihak kami mengharapkan agar dia dapat keluar daripada kepompong dia. Dia dapat keluar dari kepompong dia, dapatkan pendidikan yang lebih baik agar dia dapat kembali ke masyarakat dia dan dia dapat mengajar pula masyarakat dia, tenaga yang boleh membangunkan masyarakat, komuniti dia. Lagi satu, kalau kita lihat komuniti bajau laut ni, dia berada dalam suasana ataupun ekonomi yang susah lah. Bila kita bagi dia pendidikan, kita mengharapkan boleh mengubah keadaan ekonomi dia supaya dia dapat mengubah nasib dia dan masyarakat. Ya, saya punya anak-anak boleh belajar. Saya suka saya punya anak-anak pandai. Ada pengalaman. Dia orang pandai sudah. Bang, kebelahanku sama anakku jadi guru, jadi lagi. Jadi apa? Jadi menkaryaannya, jadi kebelahan kami. Sama isu kami untuk kegembiraan kami, kesenangan kami. Bila besar nanti mau jadi apa? Mau kerja apa? Jadi cikgu. Kenapa mau jadi cikgu? Kenapa mau jadi cikgu? Oh, boleh mengajar. Oh, pandai. Nak jadi apa nanti besar? Nak kerja apa? Kerja apa? Mau jadi ustaz. Alhamdulillah.